Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, saya mendoakan kalian dalam keadaan sihat walafiat dan semoga terus bersemangat untuk mengikuti forum kita pada kali ini, insyaAllah. Sebelum itu saya perkenalkan diri, saya Siti Mahira Husna binti Mardi daripada ISM Mengajar Islam Dakwah di Malaysia. Dan insyaAllah kita akan membincangkan dan membukai apa yang berkaitan dengan wanita. Dan insyaAllah topik kita pada kali ini adalah kerana malu tiada, tabarruj perluasan. Ya, memang kita ketahui setiap wanita ada malunya, tapi at the same time kita rasa nak sesuatu yang cantik, yang nampak sopan, yang nampak dalam masa yang sama kita juga nak kecantikan untuk diri seorang wanita. Dan wanita dengan suatu benda yang cantik itu tak dapat dipisahkan. Tapi bukanlah saya yang akan membincangkan mengenai topik ini dan yang akan membukai mengenai topik ini. Dan insyaAllah bersama dengan kita bawakan 3 panel yang sangat arif, Masya Allah, tabarakallah, sangat sister orang kata, sangat menjaga hal-hal wanita ini. Dan bersama dengan kita, panel pertama iaitu Nur Farah Husna daripada Mengajar Islam Dakwah di UC. Dan panel yang kedua adalah Engku Nur Faizah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan insyaAllah panel kita yang terakhir tidak lain tidak bukan Siti Sarah Ibrahim daripada Mengajar Islam Universiti Malaysia Kelantan. Saya mengucapkan selamat datang pada semua panel kita pada hari ini yang bersama-sama kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita diberi kesempatan untuk bersama dengan Imam dan insyaAllah terbiasa kata wangi dengan wangi itu akan terkena sedikit walaupun hanyalah sedikit. Dan insyaAllah saya tak nak melengahkan masa lagi. Saya ingin tunjukkan pada panel yang pertama Sis Farah, yang mana kita ketahui bahawa wanita dan malu serta tabarruj itu sangat sinonim lah, katakan. Tak boleh lari lah, kalau malu ni mesti wanita, kalau tabarruj ni sangat wanita. Tapi ya, sebagai kita maklum bahawa wanita maafkan saya, tabarruj dan malu ini bukan sahaja pada wanita, betul tak? Tapi lelaki juga ada sifat malu dan tabarrujnya. Namun kita nak ketahuilah sedikit sebelum kita lebih lanjut apakah maksud atau epistemologi yang berkaitan dengan malu dan tabarruj itu. Dipersilakan Sis Farah. Apa-apa? Terima kasih kepada moderator di atas pertanyaan apakah epistemologi malu dan tabarruj. Baiklah, sebelum kita terangkan terlebih lanjut apakah dimaksudkan malu dan tabarruj, kita ketahui dulu epistemologi itu apa maksudnya. Kita terangkan secara detail apakah yang dimaksudkan malu dan tabarruj. Baiklah, seperti kita ketahui, perasaan malu itu adalah sebahagian daripada perasaan yang dimiliki manusia, yang mana menurut Prayetikno 2004 bahawa malu merupakan satu bentuk yang dapat kita kategorikan kepada bentuk yang lebih kepada perasaan takut, sehingga menyebabkan sikap seseorang itu akan cuba menjauhkan diri dari berkomunikasi dengan orang yang belum dikenali. Manakala menurut Munazah 2001 pula menyatakan perasaan malu itu adalah seperti seseorang merasakan gelisah dengan pandangan orang lain terhadap dirinya. Bahkan malu menurut Buzz and Crozier 1986 pula menyatakan bahawa malu itu merupakan satu penyakit kebimbangan di mana ia berkaitan dengan emosi yang tidak selesai dan bimbang dalam sesuatu situasi sosial. Daripada definisi malu yang telah saya sebut, dapat disimpulkan bahawa perasaan malu adalah sebahagian gabungan perasaan emosi yang pelbagai emosi yang tidak terdiri daripada yang tidak terang, emosi yang rendah diri dan tidak percaya dengan diri sendiri serta bimbang mengenai penilaian negatif terhadap dirinya. Perasaan ini dapat dikesan melalui tingkah laku yang terkawal semasa menghadapi situasi sosial yang baru dihadapi. Baiklah, setelah kita ketahui apakah yang dimaksudkan malu, kita pergi mula kepada apakah aspek-aspek rasa malu. Yang pertama adalah keterampilan sosial. Contohnya, kebanyakan orang yang pemalu tidak mampu belajar bagaimana untuk bertemu dengan orang lain, mempunyai peribadi yang sukar untuk memulai dan mempertahankan perbicaraan atau tidak tahu bagaimana untuk mengakhiri pertemuan sosial. Aspek yang kedua adalah kecemasan sosial, di mana seseorang itu akan berasa nervous dalam melakukan beberapa situasi sosial. Contohnya, berkawan dengan kenalan baru yang penampilannya lebih menarik daripada dirinya, sehingga dia merasakan takut ditolak, takut menjadi bahan jenaka. Yang ketiga pula, dia merugikan diri sendiri. Aspek malu itu apabila ada yang akan merugikan diri kita sendiri. Ini kerana sikap seorang pemalu kebiasaannya akan menyalahkan dirinya sendiri sekiranya berlaku permasalahan sosial. Ini kerana mereka berfikir bahawa segala kekurangan yang ada dalam diri mereka penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut. Sedangkan apa yang mereka fikirkan itu bukanlah seperti yang difikirkan. Rumusnya, aspek malu adalah situasi yang tidak menyenangkan, mudah tersinggung, tertekan dalam hubungan sosial, terbebani dalam hubungan sosial dan menolak menyertai hubungan sosial. Selanjutnya, konsep tabarruj. Tabarruj adalah sesuatu perbuatan yang mendedahkan kecantikannya dan wajah mengikut pesonanya. Seperti kata Imam Al-Bukhari, tabarruj adalah sesuatu perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya kepada orang lain. Perkataan tabarruj itu sendiri pula berasal dari lafaz al-buruj yang membawa maksud benteng, bangunan, istana atau menara menjulang tinggi. Manakala menurut Syed Sabit, tabarruj adalah sesuatu perbuatan yang mendedahkan pesonanya secara sengaja yang sepatutnya disembunyikan.
Boleh diertikan, tabarruj adalah nafsu yang menguasai jiwa, memperbudatkan hati dan membutakan hati manusia sama ada lelaki maupun perempuan. Firman Allah SWT juga terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarruja jahiliyatil ula. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Kata tabarrujna dan tabarruj diambil dari kata barraja, iaitu bermaksud kepada menampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia dapat difahami juga dalam erti kejelasan dan keterbukaan, kerana demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan bertabarruj bererti larangan menampakkan perhiasan dalam pengertiannya yang biasa tidak dinampakkan oleh wanita yang baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar kecuali kepada suaminya, sehingga dapat mengundang perasaan kagum dari lelaki lain yang dapat menimbulkan perasaan atau mengakibatkan gangguan dari orang yang tidak bertanggungjawab. Tabarruj mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah tabarruj dalam berpakaian. Contohnya, seseorang wanita yang mengenakan pakaian yang terlalu ketat, nipis dan mengenakan jilbab yang seperti pungut unta merupakan salah satu bentuk tabarruj. Yang kedua pula adalah tabarruj dalam perhiasan. Contohnya, menghiaskan perhiasan secara berlebihan. Di antara perhiasan yang dimaksudkan ialah memakai cincin, gelang tangan, gelang kaki, atin-atin yang berlebihan ataupun meletakkan pemerah pipi, perfume dan sebagainya yang biasa dipakai oleh wanita disertai dengan niat untuk memperlihatkan kepada orang lain, maka terjadilah perbuatan tersebut termasuk dalam bertabarruj. Yang ketiga, tabarruj dalam berjalan. Contohnya, seseorang perempuan yang keluar dari rumahnya lalu ia berjalan dengan sengaja berlengang-lenggok di depan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kita terima kasih kepada Sis Farah dan kita terus kepada panel yang kedua kita, iaitu Sis Faiza. Okey, untuk makluman kita semua kan, seperti kita tahu, ada orang cakap malu ke dia bertempat. Kau perempuan perlu malu, kau wanita muslimah perlu malu. Tapi ada yang mengatakan bahawa malu itu orang kata tolak tepi supaya kita dapat kehadapan. Tapi bagaimana pula persepsi Islam mengenai kefahaman berkaitan dengan malu dan tabarruj itu sendiri? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, pertamanya terima kasih kepada saudari moderator yang menjawab kepada persoalan yang diajukan kepada saya kali ini, iaitu mengenai malu dan tabarruj menurut perspektif Islam. Okay, seperti yang kita tahu, malu di dalam Islam diklasifikasikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama malu kepada Allah SWT, yang kedua malu kepada diri sendiri, dan yang ketiga malu sesama makhluk. Okay, Maulud Mawardi di dalam kitabnya iaitu Adab Dunia Madin, beliau membahagikan juga malu yang terpuji kepada 3 bahagian, iaitu pertama malu kepada Allah SWT. Okay, apa yang dimaksudkan dengan malu kepada Allah SWT itu? Iaitu dengan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang terlarang dan ditegak oleh Allah SWT. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan perasaan malu di dalam diri, antaranya dengan menjaga anggota badan dan pancing kita daripada melakukan maksiat. Okay, sentiasa ingat kepada kematian, sentiasa menyedari akan segala kelemahan, dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Okay, ketahuilah, apabila kita menyedari dan menginsafi akan segala dosa yang kita lakukan, kelemahan dan kekurangan diri sendiri, maka sudah tentunya kita akan merasa malu dan segan untuk mengingkari suruhan dan perintah Allah SWT. Seterusnya kita masuk kepada malu yang kedua, iaitu malu kepada manusia. Malu kepada manusia itu menahan diri daripada mengganggu dan menyakiti orang lain dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang lain, seperti menganiaya atau menzalimi orang, menyebarkan fitnah, mengadu domba, menjadi batu api dan seumpamanya. Okay, seterusnya malu yang ketiga, iaitu malu pada diri sendiri. Sentiasa menjaga kehormatan diri dan menjaga diri daripada sifat-sifat tercela, seperti berasa malu untuk menilai keinginan dan keburukan orang lain, sedangkan diri sendiri pun banyak dosa dan kelemahan. Okay, sehingga diri yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh teladan dan ikutan bagi seluruh umat manusia. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikuti dan mencontohi sifat-sifat dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Adapun antara akhlak dan sifat Rasulullah yang mesti patut kita contohi ialah sifat malu baginda. Okay, Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala pernah berkata bahawa malu adalah perhiasan mukmin sejati yang merupakan akhlak para nabi dan para rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya sifat malu adalah sifat yang mengajak kita untuk sentiasa menghiasi diri daripada sifat-sifat dengan sifat-sifat mulia dan terpuji. Ini kerana sifat malu dapat mencegah dan menjaga diri kita daripada sebarang perbuatan dosa, berkelakuan buruk, hina dan tercela. Selain itu, perasaan malu juga akan membuatkan seseorang itu untuk lebih berhati-hati dalam setiap gerak-gerik dan tingkah laku mereka. Seterusnya saya akan mengulas mengenai tabarruj. Apakah yang dimaksudkan dengan tabarruj? Tabarruj bermaksud perbuatan seseorang wanita muslimah yang mendedahkan dan memamerkan
sebahagian tubuh, kecantikan dan perhiasan mereka secara berlebih-lebihan kepada tontonan umum. Perbuatan ini amat dilarang di dalam Islam. Sesungguhnya wanita muslimah perlu menjaga kehormatan dirinya seperti mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad dan Baihaqi yang bermaksud dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Berdasarkan daripada hadis ini dapat dijelaskan bahawa wanita muslimah memang tidak dapat dipisahkan daripada perhiasan, tetapi sebaik-baik wanita solehah ialah wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Tabaruj adalah haram hukumnya menurut Al-Quran dan hadis, begitu juga menurut ijma' kaum muslimin. Oleh itu wanita adalah aurat seluruhnya dan tidak boleh dipandang oleh lelaki ajnabi sama ada memandang tubuhnya, rambutnya, perhiasannya dan pakaiannya yang batin. Berdasarkan pemerhatian kaum wanita pada zaman sekarang, mereka suka memakai pakaian yang terbelah di sana dan sini. Di samping itu mereka juga gemar mempamerkan perhiasan mereka, iaitu bertabaruj. Sesungguhnya ini adalah suatu perbuatan maksiat yang nyata. Mereka melakukannya kerana mencontohi wanita-wanita kafir dan untuk kelihatan lebih mempesona. Sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Surah An-Nur ayat 31. Oleh itu sebagai hamba Allah kita perlu peka dan sedar tentang hukum hakam pemakaian dan peragam fashion di dalam Islam. Sebaik-baik pakaian dan fashion ialah yang sederhana dan bertepatan dengan kehendak syarak bagi mengelakkan diri daripada bertabaruj seperti zaman jahiliyah. Terima kasih pada siswa Izzah yang berkongsi mengenai malu dan tabaruj dari segi persepsi Islam. Jadi kita dapat tahu bahawa malu ni sebenarnya ada dalam Islam itu sendiri, dan Islam sebenarnya tak melarang wanita itu untuk kehadapan, namun perlulah berjaga-jaga. Dan tabaruj juga tidaklah orang kata lebih macam bermegah-megah dengan apa yang pakai, biar lebih sederhana. Begitulah. Okey, terima kasih kepada siswa Izzah, dan insyaAllah kita teruskan pada si Sarah mestinya. Okey, yang berkaitan dengan isu yang sering dikaitkan dengan tabaruj di media sosial yang kita dapat lihat sekarang di Instagram, di TikTok, di Twitter, di mana-mana platform media sosial, banyak dan ramai sahabat-sahabat kita, saudari-saudari kita yang terlalu menonjol, terlalu berpakaian tidak menutup aurat, bertabaruj. Kalau yang berpakaian pula menutup aurat ada yang terlebih-lebih dalam pemakaiannya. Jadi saya nakkan Sarah menceritakan dan menceritakan berkaitan dengan isu yang sekarang kita hadap, dan insyaAllah terima kasih kepada moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara-saudari sekalian, berlaku di yang kedua iaitu berkenaan dengan perspektif Islam terhadap tabaruj. Jadi kita dapat kaitkan dalam konteks tabaruj ini, ianya terdedah kepada beberapa elemen. Yang pertama, mendedahkan aurat. Yang kedua, mendedahkan perhiasan. Yang ketiga, menonjolkan perhiasan dan kecantikan. Yang keempat, berhias secara berlebihan. Yang kelima, menarik perhatian. Yang keenam, mendorong nafsu. Jadi ini elemen inilah yang menunjukkan isu realiti tabaruj dalam kehidupan muslimah era modernisasi ini sangat banyak terpengaruh dengan peran bawaan media sosial, khususnya seperti yang kita tengok isu terbaru seperti cucuk sumbang di lidah, di pipi dan di hidung. Saudari-saudari, pada awalnya hukum perbuatan tinggi ataupun sumbang ini diharuskan, cucuk sumbang ini diharuskan pada bahagian telinga saja kerana hukum asal berhias adalah harus, dan ianya bersesuaian dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya selepas melakukan solat sunat hari raya 2 rakaat, baginda tidak melakukan solat sunat sebelum dan selepas. Kemudian baginda terus pergi menemui golongan wanita bersama Bilal, lalu baginda memerintahkan mereka untuk bersedekah sehingga terdapat daripada mereka memberi anting-anting mereka. Hadis riwayat Bukhari. Namun sekiranya perbuatan pada lidah, hidung dan pipi bahkan bertindik pada lidah, hidung, pipi boleh dikategorikan sebagai berhias secara berlebihan dan tidak disukai oleh Allah SWT, bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di mana berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Maka perbuatan ini dilarang kerana ianya menyerupai perbuatan orang kafir, Hindu, Buddha. Larangan ini seperti mana yang ditegaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia adalah daripada kalangan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa kita sebagai wanita muslimah membadailah berhias secara Islam, iaitu secara bersederhana, berpada-pada. Saudara-saudari sekalian, wawar-wawar ini berkaitan dengan isu wanita niqab yang berjoget dan mendapat kritikan yang banyak daripada para asatizah. Kritikan ini kerana mereka kerana pakaian yang dipakai oleh golongan ini yang mereka pakai tidak mencerminkan perilaku muslimah Islam, sebaliknya memburukkan lagi lambang pakaian muslimah. Kebanyakan wanita yang, kalau kita perhati, kebanyakan wanita yang gemar berjoget hanyalah yang kononnya sebagai konten, tidak lain hanyalah hendak menarik nafsu, menarik perhatian penonton, secara langsung menaikkan nafsu syahwat sang ajnabi. Kebiasaan inilah yang kita dapati nilai malu mereka ni semakin susuk kerana inginkan populariti warga media sosial. Jadi dengan melakukan aktiviti yang tidak patut syarak, para ulama dalam kitab Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta telah menyebut wajib bagi wanita muslimah untuk berlaku sopan dengan menutup dirinya dengan hijab yang sempurna dari lelaki yang bukan mahram, dan wajib juga mereka menjauhi sebab-sebab yang boleh mendatangkan godaan, dan di antara godaan yang paling besar adalah joget narinya perempuan itu di depan lelaki yang bukan mahram. Maka perbuatan ini para ulama bersepakat ianya dihukumkan haram, maka tidak diperbolehkan kerana ia menjadi sebab fitnah dan sebab terjerumus seseorang itu kepada fahisyah, kepada keburukan, iaitu zina. Maka wajiblah wanita muslimah untuk menjauhkan diri mereka daripada perbuatan-perbuatan tersebut kerana ia menyebabkan fitnah yang mampu menarik perhatian lelaki dan menaikkan nafsu syahwat mereka. Saudara-saudara sekalian, apa yang paling teruk, isu tabaruj dalam media yang baru-baru ini sehingga mendorong impak yang besar ke atas individu itu, iaitu menyebabkan berlakunya kismukuk. Dikatakan wanita yang dirungkut itu seorang yang suka memamerkan wajah yang cantik dengan aksi-aksi yang tidak patut syarak sehingga menarik lelaki tersebut untuk mengenali lebih dan berkeinginan terhadap fisik wanita tersebut.
Jadi sehinggalah ia bertindak untuk melakukan perbuatan mogok itu. Jadi empat ini kita boleh katakan kes jenayah yang melibatkan pencabulan maruah wanita ini adalah berpunca kerana kegagalan wanita itu sendiri menjaga diri dan maruahnya berlandaskan syariat Islam. Maka betul-betullah apa yang dilarang oleh Allah dalam Islam dengan garis panduan pelbagaian yang wajib adalah bersesuaian dengan maqasid syariah, iaitu untuk menjaga kehormatan dan nilai maruah wanita itu sendiri. Saudara sekalian, ingatlah kerana akhlak wanita dihormati. Maka jaga tingkah perkataan, percakapan, pemakaian kita di media sosial. Setiap apa yang kita buat dan kita lakukan pastinya di soal akhlak kelak. Okey, jadi kita kembali kepada materi kita. Kita boleh nampak bahawa wanita-wanita sekarang kadang-kadang terpekik-pekik, terlalu menolong sana sini tanpa merasakan sedikit pun rasa malu. Walhal pada ketika itu mereka berhadapan dengan lelaki. Terima kasih kepada moderator di atas persoalan tadi. Untuk menjawab persoalannya, seperti kita ketahui, rasa malu bukan hanya dapat dilihat dengan cara berpakaian seperti berhijab saja. Namun, rasa malu itu juga dapat dilihat dengan cara berjalan, cara berbicara, cara memandang dan cara berfikir. Itu semua tidak akan dapat kita perolehi kecuali dengan cara mempelajari dan mengimani apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan, wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatuhu kil aya'i wa qillatul haya'i min mauti wa qalbi wa ruh wa kullama kana qalbu ahya kana ahya'u atammah. Yang bermaksud, kuatnya sifat malu bergantungnya dengan hatinya yang hidup. Sedikitnya sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan roh. Sehingga semakin hidup hati, maka sifat malu pun semakin sempurna. Pendapat lain juga ada mengatakan, malu itu bergantung seberapa besarnya hubungan dia dengan Allah. Maka dapat kita tahu juga, faktor-faktornya hilangnya malu itu utama adalah kurangnya didikan agama. Kurang didikan agama daripada ibu bapa kerana sibuk mengejar dunia sehingga mengabaikan anak-anak yang masih haus dengan didikan ilmu. Yang kedua, terpengaruh dengan rakan sebaya. Contohnya, mereka ni berkawan dengan rakan yang mempunyai masalah seperti kawan yang suka merokok, minum arak dan tidak suka beradab dengan ibu bapa. Sehingga kan mereka juga terikut dengan kehidupan seharian mereka yang normal kepada tidak normal. Mengakibatkan mereka mengikut style yang negatif sehingga terarah kepada perkara yang terlarang. Yang ketiga pula adalah keluarga yang bermasalah sosial. Misalnya, ibu bapa mereka suka bertengkar, terlibat dengan kes dadah, terlibat dengan masalah hutang, mencuri, didikan yang rendah, sehingga menyebabkan suasana rumah itu tidak terterang dan bahagia lagi, mengakibatkan anak-anak stres lalu keluar lepak dengan rakawan yang tidak sepatutnya. Yang keempat pula adalah kerana malas menyertai majlis ilmu dan terikut-ikut dengan nafsu. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa kebanyakan faktor hilangnya malu itu kerana kurangnya mendalami, mempraktikkan ilmu agama yang dipelajari. Yang kedua juga mudah mengikut trend sehingga tidak kisahkan apa yang haram dan apa yang halal, ataupun memandang mudah dan rendahnya akan sesuatu hukum. Maka terjadilah tabarruj. Kalam akhir dari saya, seorang masih kekal hidup dengan baik seandainya perasaan malu ada dalam hidup, sebagaimana batang kayu masih akan tetap kekal selama terbungkusnya oleh kulit. Maka demi Allah, tidak ada kebaikan bagi hidup ini dan tidak pula bagi dunia ini apabila rasa malu telah hilang daripada diri. Terima kasih pada Sis Farah yang berkongsi mengenai faktor-faktor hilangnya malu dari seorang itu. Dan insyaAllah kita kembali pada Sis Faizah kita mengenai apakah cabaran yang dihadapi oleh seorang pendakwah. Seperti kita sedia maklum, semua orang adalah pendakwah, semua orang adalah khalifah di bumi ini untuk menegur satu sama lain, untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Dan itulah setiap peranan pendakwah itu sendiri, ada yang suka, ada yang tidak suka, dan yang suka itu alhamdulillah, tabarakallah, masya-Allah, yang orang yang sangat hebat, yang berlapang dada. Namun ada segelintir masyarakat yang macam rasa diri orang lebih betul. Sedangkan kita sebagai pendakwah ini adalah untuk menasihati. Ada juga pendakwah yang garang, ada pendakwah yang lembut. Tapi setiap orang ada kemahiran dalam masing-masing. Namun terdapat cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh para pendakwah. Dan apakah cabaran-cabaran itu? Silakan Sis Faizah.
Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Berbalik kepada soalan yang diajukan kepada saya, iaitu apakah cabaran yang dihadapi oleh pendakwah dalam menangani isu fenomena tabarruj. Okay, seperti yang kita tahu, era dakwah masa kini berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang semakin kompleks. Hal ini berlaku disebabkan perkembangan peradaban dan kemajuan ketamadunan manusia dalam pelbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek peragaan fashion wanita. Keadaan ini tentunya berbeza jika kita dibandingkan dengan era perindustrian yang lampau. Ternyata realiti kehidupan manusia pada masa kini lebih bersifat kebendaan dan juga individualistik. Lebih-lebih lagi wanita yang amat suka akan kecantikan. Antara cabaran pendakwah dalam menangani isu fenomena tabarruj ini adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai konsep malu dan tabarruj masih berada di tahap yang rendah. Malah apa yang menyedihkan lagi, masih ramai juga wanita yang tidak mengambil berat mengenai aurat masing-masing. Mereka lebih terikut dan terpengaruh dengan fashion moden yang kebanyakannya datang daripada barat. Tambahkan produk kecantikan dan alat solek juga membuatkan wanita ingin mencuba, manakala trend serta fashion masa kini menjadikan tidak mahu ketinggalan untuk tampil bergaya. Apatah lagi, redakan media sosial menyaksikan ramai wanita muslimah berlumba-lumba untuk bergelar Insta famous, YouTuber, blogger, dan sekaligus kecantikan serta solekan dipamerkan secara terbuka, bahkan menjadi ikutan pengikut, iaitu follower. Bagaimanapun, tindakan yang berlebihan boleh memberikan implikasi bukan sahaja kepada imej sebagai wanita muslimah, bahkan boleh menyebabkan kemudaratan dalam agama seperti tabarruj atau berhias secara berlebihan hingga mendedahkan aurat. Okay, cabaran seterusnya pula iaitu cabaran dalam menyampaikan dakwah dalam suasana norma baharu di Malaysia ketika ini. Cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah kini ialah larangan aktiviti bersemuka yang memerlukan mereka menggunakan media baharu atau media sosial untuk menyampaikan dakwah. Walau apapun situasinya, aktiviti dakwah perlu diteruskan. Oleh itu, para pendakwah tidak boleh ketinggalan dalam bidang teknologi maklumat kerana platform tersebut akan merancangkan lagi usaha dakwah. Menyentuh tentang cabaran dakwah menggunakan teknologi digital, cabaran tersebut bukan sahaja dihadapi oleh para pendakwah tetapi juga pada warga emas kerana mereka agak ketinggalan dalam bidang tersebut. Hal ini menjadi cabaran bagi para asatizah atau para pendakwah untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam mengenai tuntutan malu di dalam Islam serta larangan bertabarruj dalam berfashion masa ini, di mana seperti yang kita sedia maklum, pengetahuan masyarakat mengenai tabarruj masih lagi berada di tahap yang rendah. Okay, jika kita lihat pula realiti pada masa kini, apabila kaum wanita mahu keluar dari rumahnya tanpa rasa segan sehingga mereka akan membuka kepalanya, mendedahkan tengkuk atau lehernya, memakai baju yang boleh menampakkan kedua lengannya serta menampakkan kedua-dua betisnya. Hakikatnya perbuatan mereka itu adalah kemungkaran yang besar dan bertentangan dengan ajaran agama yang suci. Okay, sedarlah wahai kaum wanita bahawa tabarruj itu diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Salah satu dosa besar dan fitnah yang paling dahsyat ialah apabila kaum wanita itu keluar dari rumah mereka dalam keadaan fitnah atau terfitnah dengan cara bertabarruj, sama ada dengan perhiasan pakaian yang cantik-cantik, mendedahkan anggota yang dapat menggoda nafsu lelaki di tubuh mereka serta bercampur baur dengan kaum lelaki. Wanita yang berkelakuan seperti inilah yang dimarahi oleh Allah SWT dan wajibkan atasnya sesatkan dalam laknat Allah SWT. Sekian daripada saya, wallahu a'lam. Terima kasih pada Sis Faizah yang berkongsi mengenai cabaran, tekanan dan ujian yang bertimpa-timpa di bahu seorang pendakwah, yang mana mereka inilah orang yang ingin mencari satu kebaikan untuk seseorang tetapi dibalas dengan batu yang berat. Jadi berbalik pada Siti Sarah. Apakah dakwah yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan isu-isu tabarruj dalam kehidupan kita pada hari ini? So kita lihat, ya memang kita adalah satu peranan yang sangat berat sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang menjadi satu contoh role daripada orang lain. Tapi bagaimana kita nak menyampaikan, dan kaedah-kaedah itulah yang tidak semua orang mampu untuk menjalani. Tapi insyaAllah mungkin Sis Sarah boleh menceritakan apakah orang kata inisiatif yang kata sesuai digunakan untuk zaman sekarang ni. Seperti kita tahu setiap orang memberontak dengan apa yang diberkatakan oleh para pendakwah, tapi kita sendiri sebagai pendakwah kita perlu ada inisiatif yang lain tetap. Jadi tafadhal Sis Sarah untuk berkaitan topik kita kali ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada moderator kita. Baik, saudara-saudari, dakwah yang sesuai dalam penyelesaian isu tabarruj, apa yang saya dapat kongsikan bahawa pendekatan dakwah yang sesuai bagi menangani isu tabarruj dalam masyarakat hari ini perlu dititikberatkan oleh beberapa pihak tertentu dengan beberapa peranan. Peranan pertama seorang individu melalui media massa yang menggunakan pendekatan dakwah bertajwid. Contohnya yang kita tengok ada iaitu para pendakwah yang menyampaikan maklumat tentang etika berpakaian dengan betul menurut Islam dalam bentuk gambar ataupun poster dalam media sosial, sama ada Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Kemudian contoh lain adalah para pendakwah yang menyampaikan dakwah dalam bentuk visual bergerak ataupun video dengan menggunakan medium Facebook Live, Instagram Live,
apa lagi dalam TikTok live untuk menyebarkan ilmu-ilmu tentang tuntutan wanita dalam Islam, seperti mana pendekatan yang digunakan Ustazah Asma Harun yang penuh dengan konten-kontennya dengan dakwah tentang fik wanita dalam keluarga dan sebagainya. Kemudian contoh lain lagi adalah pendekatan yang mesti diambil oleh influencer pun memainkan peranan dalam media sosial, yang mana influencer mesti giat aktif dan kreatif dalam medium Instagram dan TikTok yang dengan menyebarkan taburan konten-konten yang bersifat teguran dan ajakan terhadap wanita Islam supaya mereka tidak terus leka dan lalai dengan kefanatikan dan ataupun ketaksuban dengan media sosial. Kemudian netizen dan masyarakat pun juga perlu memainkan peranan, perlu berkali bahu dalam membendung wabak tabarruj ini yang berleluasa hari ini, yang berleluasa dalam masyarakat Islam hari ini, yang bukan sahaja mengecam semata-mata, sebaiknya tergolah dengan cara yang lebih lembut dan hikmah, supaya pendekatan, supaya dakwah yang kita sampaikan boleh diterima. Kedua adalah peranan badan NGO dan gerakan-gerakan politik ataupun gerakan-gerakan kebajikan yang menggunakan pendekatan dakwah di lisan. Antara contohnya dengan menggunakan uswah wanita, sebab kita menggunakan lisan. Contohnya menggunakan uswah wanita bagi menghidupkan biang salihah dengan nilai-nilai Islam ke jiwa para muslimah. Kemudian dengan menggunakan kempen-kempen dengan memberi kesedaran bagi membentuk jati diri wanita muslimah yang bebas dari unsur-unsur tabarruj. Seperti kempen yang kita boleh tengok adalah kempen biang salihah, kempen menutup aurat, kempen berpakaian sopan dan kempen sayangi diri. Ketiga adalah peranan yang diambil jabatan agama ataupun penguasa bidang agama lah, yang menggunakan pendekatan dakwah dan hikmah ataupun dakwah yang sangat sesuai lah, iaitu dengan menetapkan, contohnya menetapkan hukum dan ancaman tentang tabarruj bagi mereka yang tidak mengambil endah tentang tuntutan dalam Islam. Kemudian menggunakan hukuman denda yang tinggi bagi mereka yang cuba memakai pakaian yang tidak patut syarak, memakai pakaian yang membuka aurat, yang jarang, yang nampak bahagian dalam, yang mendedahkan perhiasan dan sebagainya. Kemudian menguatkan tata tertib pemakaian yang mendapati syarak kepada pengeluar pakaian khususnya dan juga pada penjual. Jadi ini sangat penting, dan penguasa juga perlu mengadakan seminar kesedaran tabarruj dalam kalangan masyarakat muslimah hari ini supaya perkara ini kita dapat bendung. Maka di sini menunjukkan bahawa peranan-peranan yang dibawa oleh masyarakat dalam media sosial, badan NGO, dalam media sosial oleh badan NGO, gerakan kebajikan dan jabatan agama, masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeza-beza bagi membendung wabak tabarruj yang semakin manula dalam masyarakat wanita era kontemporari hari ini, serta supaya bebas daripada unsur-unsur tersebut dalam kehidupan. Jadi wahai saudari-saudari, wahai saudara-saudari sekalian, ingin saya selitkan pesanan kepada saudara dan juga diri saya sendiri, berdakwahlah dengan akal dan wasilah Islam, bukan mengikut nafsu semata-mata, seperti mana dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin menasihati sultan atau pemerintah, maka janganlah dilakukan secara terang-terangan ataupun terbuka, tetapi hendaklah dia duduk berdua dengannya, dengan orang yang dia nak nasihat itu seperti sultan. Maka sekiranya dia menerima nasihat itu, maka itulah yang terbaik. Tetapi sekiranya dia enggan, maka sekurang-kurangnya orang yang menasihat itu telah melaksanakan tanggungjawabnya. Maksudnya macam itulah hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi jelaslah bahawa hadis ini menunjukkan bahawa berdakwah jangan sampai dakwah berbalik kepada dosa. Kerana dosa kita mungkin kerana bimbang dakwah kita itu akan mengaibkan orang, dan ketahuilah bahawa niat tidak semestinya menghalalkan cara. Jadi ingatlah, dakwahlah dengan cara berhikmah, iaitu kita menegur seperti mana kita ingin ditegur. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada perkongsian kita pada kali ini, panel-panel yang sangat hebat. Ya Allah, semoga apa yang dikongsikan itu menjadikan satu starting point untuk kita terus berhijrah, terus menjadi lebih baik dan membawa orang kanan dan kiri kita terus bersama, dan kita hingga ke akhir usia kita, insyaAllah, dan kita berjumpa di jannah, insyaAllah. Dan saya sangat tertampar dan sangat terkesan dengan kata ini, yang mana berbunyi, jadilah wanita sederhana yang pakaiannya diatur oleh agama, bukan dunia. Kita tak boleh mengikut pada trend sahaja, biarlah agama itu yang mencorak kita, bukannya dunia itu mencorakkan kita. Dan Masya Allah, sangat hebat kata-kata ini. Semoga kita menjadi orang yang lebih hebat daripada sini. Dan juga dari Abdullah bin Umar, yang mana Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita nampak bahawa Islam itu sendiri sangat memartabatkan wanita dengan cara yang tersendiri. Kita boleh bebas dalam berpakaian, namun jangan lupa pada syariat, jangan lupa tentang peraturan-peraturan Allah terhadap wanita itu sendiri. Kerana bila Allah melindungi kita, makna wanita itu adalah wanita soleh, insyaAllah ganjaran yang sangat-sangat hebat di syurga itu, insyaAllah. Dan terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir pada hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang masih setia hingga hujung rancangan kita. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Semoga kita terus beramal dan terus beramal hingga di hujungnya, dan insyaAllah kita bertemu lagi masa hadapan. Terima kasih kepada semua panel, terima kasih kepada anda semua. Tabarakallah, Masya Allah, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.